Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat kita pada kali ini di bawah perbincangan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga kita akan perkenalkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan beberapa isu yang berkait dengan zakatul fitri, zakat fitrah. Dari sudut waktu pembayarannya, benda-benda yang boleh dijadikan zakat fitrah. Bukan semua benda boleh jadi zakat fitrah. Dan tanggungjawab kita sebagai individu Muslim, semua kategori, kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya, semua kena bayar zakat fitrah. Dia berbeza dengan zakat harta. Tak ada harta tak kena zakat. Tapi zakat fitrah ni dia panggil zakat body. Saya buat istilah insurans body. Kereta buruk setara mana pun, kalau nak naik atas jalan raya, nak bayar road tax, nak bayar cukai jalan, kena ada insurans body. Baik, itu ibarat yang simple zakat fitrah dengan kehidupan manusia. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada hikayat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Abu Sa'id Al-Khudri baru beberapa siri yang lepas kita duk bincang tentang Abu Sa'id, kehebatan dia, ketegasan dia radhiyallahu anhu. Dia kata, "Kunna nukhrij idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri." Kami pada zaman ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, maknanya di zaman pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi, kami keluar zakat fitrah an kulli saghirin wa kabirin. Semua orang, yang kecilnya, baby, kanak-kanak, yang baru lahir sehari dua pun bayar, yang tua pun bayar. Hurrin wa mamlukin, orang merdeka dan juga hamba sahaya dibayar. Habis hamba sahaya tak ada duit, siapa bayar? Tokek dia lah bayar, sayyid dia, penghulu dia bayar. Apa yang kita bayar? Sa'an min ta'amin. Sa' segantang daripada makanan. Segantang daripada makanan. Satu gantang sama dengan 4 cupak. Satu cupak berbeza ulama semasa mengiranya. Ada yang mengatakan secupak 600 gram. Ada yang kata 700. Sebab tafawut dari sudut penilaian kepada mud an-nabawi. Kita letaklah 700 gram. 700 gram secupak, 4 cupak segantang. Mana 7 kali 4, 2,800 gram. Tak sampai 3 kilo lah. Mana satu gantang 2.8 atau 2.7. Mana kita ambil lebih baik. Ihtiyat, kan, lebih berhati-hati. Baik. Au sa'an min aqit. Ataupun segantang daripada aqit. Aqit ni susu masam dibekukan. Dia jadi macam biskut. Kalau tuan-tuan, puan-puan pergi Mekah ke pergi Madinah nanti, di Madinah ni, insya-Allah cuba tanya tuan kedai yang jual jenis makanan tu, tanya dia nak aqid. Aqid ni susu beku, dia kering macam biskut jadi, tapi masam lah, susu masam. Sedap. Saya sebut ni pun telah air liur dah ni. Teringat duduk Madinah dulu. Allah, ya Allah, rezekikan kami dapat ziarah balik masjid engkau dalam masa yang dekat ini, ya Allah, angkatkan COVID ni. Amin, kata.
Au sa'an min sya'ir, ataupun segantang daripada gandum. Au sa'an min tamrin, segantang daripada tamar, kurma. Au sa'an min zabib, daripada zabib, kismis, buah zabib. Berapa jenis kita ada tadi? Makanan tadi, susu, gandum, tamar, zabib. Ini dia panggil makanan-makanan yang boleh disimpan lama dan menjadi makanan asasi kepada kawasan itu. Kawasan Hijaz, orang Mekah, orang Madinah, ini makanan dia. Kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, falam nazal nukhrijuhu, berterusanlah kami membayar zakat fitrah dalam keadaan ini hatta qadima Muawiyah, sehinggalah khalifah Islam pada ketika itu, nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Hajan au mu'tamiran. Jadi Abu Sa'id lupa, dia mari haji ke dia mari umrah. Jadi kalau dia mari haji, boleh jadi waktu itu dia buat umrah, singgah di Madinah sebelum pergi ke Mekah kan. Wallahu a'lam. Yang penting kata ulama hadis, keraguan di sini tidak memberi kesan kepada kesahihan maklumat. Itu kaedah. Fakallama an-nasa 'ala al-mimbar. Muawiyah pun berkhutbah di atas mimbar. Fakana fima kallama bihi an-nas, di antara isu yang disebut oleh Muawiyah dalam khutbahnya, an qala inni ara anna muddaini min samra'i Syam ta'dilu sa'an min tamrin. Jadi dia kata, aku kira dua cupak daripada samra' Syam, maknanya gandum hak Syam tu, sama dengan satu gantang tamar. Mana segata tamar tu sama dengan dua cupak. Maknanya tak sampai separuh lah daripada asal tu. Dua cupak mana setengah gantang. Boleh jadi yang di sana tu berak ke macam mana. Wallahu alam kenapa Muawiyah sebut sedemikian. Fa akhazan nasu, maka orang ramai di Madinah mengambil fatwa Muawiyah yang mengatakan bahawa kita boleh bayar setengah cupak gandum, boleh bayar. Faqala Abu Sa'id. Abu Sa'id kata apa? Abu Sa'id ni tegas. Ingat dulu dia tegur Marwan, dia tarik turun. Dia mengembara ke Syam untuk berjumpa dengan Muawiyah untuk dinasihat. Seorang sama seorang, itu gaya salafus salih kan. Kata di Abu Sa'id, fa amma ana, adapun saya, fala azalu ukhrijuhu abadan ma'ishtu, aku akan keluar zakat fitrah sebagaimana yang kami keluar di zaman Nabi dulu. Maknanya segantang 4 cupak, bukan 2 cupak. Selagi aku hidup, itulah amalan aku. Riwayat ini rawahul jamaah, diriwayat oleh jamaah ruwat. Biasanya kalau kata jamaah ni kat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah. Wal lafzu li Abi Daud. Lafaz matanya Abu Daud ni yang keluarkan. Baik para jemaah sekalian, dilalatu al-qissah. Dilalatu kisah ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada barang-barang, benda-benda yang kita boleh keluar zakat tadi. Apa dia? Makanan. Tamar, zabib, gandum, kan, barley. Makanan yang mengenyangkan boleh dijadikan zakat. Dan ada pandangan yang mengatakan zakat itu nisfu sa', setengah gantang. Tapi ini pandangan ditolak oleh sahabat yang lebih senior, lebih besar. Abu Sa'id Al-Khudri kata, tak mungkin aku ubah. Sebab Nabi SAW sebut segantang lah kita. Macam kita hari ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak kira nilai duit, tak sama. Segantang beras cak mentimun, tak sama dengan beras basmati. Sama kan? Kalau nak kira. Sebab itu sebahagian daripada negeri
Dia buat zakat fitrah 3 harga. RM7, 14, 21. Sebab apa? Tengok kategori beras mana awak makan. Jangan pula makan untuk kita beras yang mahal. Kita nak bayar zakat, kita cari beras yang paling murah, 15% hancur. La. Kita bayar mengikut level standard kita makan. Itu yang sepatutnya. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi kepada 10 isu perbincangan. Yang pertama, sahibul qisah, siapa dia? Abu Sa'id Al-Khudri, Al-Imamul Mujahid, Mufti Al-Madinah. Nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Cerita dia panjang, kita dah sebut. Ketegasan dia juga sudah disebut. Cuma di sini kita tambah sedikit lagi. Rawa Baqi bin Makhlad dalam musnad dia li Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang berulang. Ada 1270 hadis. Mana hadis yang diriwayat oleh Baqi 1270 hadis daripada Abu Sa'id. Qala al-Waqidi wa jama'a mata sanata 74. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 174. 174. Lama lah dia tu, panjang umur kan. Mata, bukan mi'ah. Mati pada tahun 74. Didik 100. 74 logik lah kan. Kalau 100 jadi berapa umur dia sempat dengan Nabi. Itu kadang-kadang bila kita baca salah, ataupun kalau ada teks tu salah, fakta, kita sendiri boleh kesan. Mana Abu Sa'id sakit siapa umur 200 tahun. Kita salah. Maknanya kita rujuk balik. Mata sanata 74 radhiyallahu anhu. Baik, kita berpindah kepada hadis sahibul hikayah, Abu Sa'id. Sahibul qissah, yang menjadi watak utama dalam kisah ini, siapa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan, pelajar-pelajar catat. Abu Sufyan tu gelaran, nama dia Sakhar. Sad khara, Sakhar. Sakhar bin Harbin. Orang yang kuat belakang tu. Sakhar bin Harbin bin Umayyah bin Abdi Syamsin aslama huwa wa abuhu. Masuk Islam dia dengan ayah dia Muawiyah, Abu Sufyan, pada tahun pembukaan kota Mekah. Mana tahun yang ke-8. Lewat dah lah tu. Wa syahida Hunainin. Selepas dia masuk Islam, pembukaan kota Mekah, langsung dia ikut Nabi pergi berperang Hunain. Itu orang Islam zaman dulu, dia tak fikir panjang. Saya ni mu'allah ni mana boleh ikut? La. Wa kana minal mu'allafati. Dia tu daripada golongan mu'allaf, tapi sudah pergi berperang. Dan dia telah menganut Islam dengan begitu hebat, begitu baik. Muawiyah kana ahadul kutab, salah seorang daripada penulis. Kutab ni penulis surat Nabi SAW. Nabi nak tulis surat, dia tulis. Kalau kita gak pegawai siasa akhbar zaman kita ini, kan, kutab ni maknanya siasa akhbar kepada Nabi. Itu jawatan yang ada lah ni lah. Ada kepada menteri-menteri sekarang. Tapi orang zaman Nabi dia panggil katib, penulis Nabi, kani dia. Adakah dia tulis Quran? Yang penting dia penulis. Dia riwayat daripada Nabi SAW mi'atu hadis, ada 163 hadis. Hadis daripada Muawiyah. Di antara hadis dia yang masyhur, para pelajar kena ingat, di antara hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang masyhur, hadis man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, maka diberinya kefahaman dalam agama. Nabi SAW tak kata siapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya diberi degree tinggi-tinggi, CJ besar-besar, kan, ataupun pangkat tinggi-tinggi. Nabi kata yufaqihu fid din, diberi kepadanya kefahaman dalam beragama.
Itu hadis Muawiyah ini dikeluar oleh Imam Bukhari. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat meriwayat daripada Muawiyah. Muawiyah ini kana minal mausufina biddaha. Seorang yang diterkena dengan sifat cerdik, pintar orangnya, bijak. Dahak ni makna kalau berunding tu banyak benda boleh selesai. Itu dipanggil dahak. Sebab tu kita ni kadang-kadang kita perlu pada dahak orangnya bijak-bijak. Kalau bunyi gepok bising sana bising sini, konspirasi sana sini kan, ada komplot-komplot ni, kita kena ada orang tengah yang dahak, yang bijak, yang boleh pergi berunding untuk menyelesaikan kemelut yang berlaku dalam kumpulan kita. Jadi Muawiyah ni terkena dengan dahak wal hulum. Orang yang bijak, cerdik, pintar, dan juga hulum, orang yang lemah lembut, baik, tidak kasar mana orangnya. Dia beza dengan Yazid. Kan? Yazid cerita lain, Muawiyah lain punya, dia punya watak. Dia latihkan jadi khalifah setelah Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Hasan cucu Nabi radhiyallahu anhu menarik diri daripada jawatan khalifah, menyerahkan tugas ini kepada Muawiyah. Itu berkat doa Nabi. Pernah Nabi SAW duduk dengan cucu dia ni, Al-Hasan. Nabi SAW berkata, la'alla, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan dia. Inna waladi hada sayyidun. Cucu aku ni ketua. Dan aku mengharap Allah Ta'ala jadikan dia ni pendamai di antara dua kumpulan yang besar. Dua kumpulan yang besar. Kan kumpulan Sayyidina Ali, ayah dia. Kumpulan Muawiyah. Sehingga berlaku peperangan Jamal, peperangan Siffin. Mati beberapa orang sahabat, mati orang lain. Maka dengan doa Nabi SAW, Sayyidina Hasan bin Ali nak padamkan api permusuhan, api yang berlaku di kalangan mereka, maka dia tanazul. Dia serahkan tugas ini kepada Muawiyah, dan Sayyidina Al-Hasan kembali menjadi orang biasa. Maka tenanglah keadaan. Ini kita sekarang ni macam itulah nampaknya. Hari-hari duduk kerja, duduk live, duduk hentam je, kerja hari-hari dah. Jadi kalau beri tugas ni boleh jadi sesat kot masalah, ataupun tak sesat juga masalah, kita pun tak tahu. Sebab itulah kita ni para jemaah jangan banyak duk hentam sana sinilah. Kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah selamatkan negara kita daripada huru-hara. Minta selamatkan negara kita daripada huru-hara. Baik. Dia meninggal pada bulan Rajab tahun 60 dan dikebumikan di Damsyik, di Dimashq. Sebab Daulah Al-Amawiyah berpusat di Damsyik, di Syam, di Syria. Allahu Akbar. Katanya dia hidup sepanjang 77 tahun umur, dan dia ada simpan rambut Nabi. Dengar ni para pelajar. Wa indahu syai'un min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada simpan rambut Nabi. Wa qalamatu azfari, dan kuku Nabi. Muawiyah simpan. Habis di mana kuku itu sekarang? Di mana rambut Nabi? Ada kat pameran-pameran ke? Masya Allah, kan? Oh, kalau ada pameran pergi kita, pakat-pakat duk cium. Fa'ausa an tuj'ala fi famihi wa 'ainaihi. Allahu Akbar. Dia telah berwasiat, rambut Nabi ni dengan kuku Nabi, kalau aku mati letak di atas rambut, letak di atas mata aku, letak di mulut. Faqala if'alu dhalik wa khallu baini wa baina arhamir rahimin. Letaklah aku dalam kubur bersama dengan peninggalan barang Nabi tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati aku, dan biarlah aku dengan Allah. Subhanallah. Itu banyak cerita-cerita sahabat-sahabat yang memiliki barang-barang kepunyaan Nabi ni, dia suruh tanam sekali dengan dia. Mari zaman kita hari ni, darah Nabi pun ada, itu pun ada, macam-macam ada. Kita pun tak tahulah macam mana nak betul tak betul. Sambil-sambil kata betul, tiba-tiba surat yang dikeluarkan tak betul. CJ yang dikeluar tu CJ bohong. Wallahu alam, kita tak bohongkan orang, tapi kita bohongkan CJ yang dikeluarkan itu. Baiklah para pelajar sekalian, itulah Muawiyah. Panjang lagi lah cerita Muawiyah, tuan-tuan boleh baca. Cuma berhati-hati. Ada 2-3
orang sahabat kalau nak baca buku tentang mereka, tengok penulis dulu. Di antara yang bahayanya Muawiyah. Kalau penulis dia Syiah, Muawiyah akan hancur, lumat. Orang Kelantan kata lumat leik. Lumat leik ni gak hancur lebur, dihentam, dikutuk. Kalau penulis Syiah, kita baca buku tentang Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, melambung tinggi dia puji. Memang Fatimah terpuji. Tapi yang kita bimbangnya pujian Syiah yang melampau itu bimbang. Ataupun Sayyidah Khadijah. Kerana itu nasihat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baca buku tentang Fatimah, hati-hati dengan penulis. Ni banyak ni orang duk sebar sekarang, zikir Fatimah lah, selawat Fatimah, semua benda yang kait ni kita tengok sumber dari mana. Buka lembaran yang pertama lagi kita boleh kesan. Kalau penulis Syiah, qala Ali alaihi salam, qala Fatimah alaihi salam, sah penulis dia Syiah. Ahlus Sunnah tak kata. Ahlus Sunnah akan kata apa? Ahlus Sunnah akan kata qala Fatimah radhiyallahu anha. Itu syiar, simbol yang kita boleh scan awal lah tentang orang ni Syiah ke tidak. Ini sekarang ni orang dah mula sebar-sebarkan zikir Fatimah. Ada zikir Fatimah yang sahih. Naam. Iaitulah zikir sebelum tidur. Yang Sayyidah Fatimah bagi minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta hamba nak pembantu rumah dia. Kan dia kata tangan dia sakit, duduk kisah gandum. Nabi pergi dekat rumah dia malam tu, dia kata, "Ya Ali, Fatimah, anak anda aku berdua, nak ke tidak aku beri kepada kamu lebih baik daripada hamba?" Nak. Kenapa tak nak ayahanda? Maka Nabi kita ajar, setiap kali nak tidur jangan lupa Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jangan lupa. Tuan-tuan, puan-puan, apa khabar? Baca ke tak baca? Jawab lillahi ta'ala. Jangan tulis kat bawah ni, nanti orang tahu. Orang provokasi Sayyidina Ali, mu kata mu tak pernah tinggal semenjak dengar Nabi sallallahu ajar ini. Ali, hatta lailatas Siffin, pada malam kamu nak berperang Siffin dengan Muawiyah. Baca ke tak baca? Ali kata, wa fi lailatas Siffin, malam tu aku baca. Subhanallah. Ini para sahabat bila dia terima daripada sunnah Nabi, mereka tidak akan tinggal. Kita bila terima sunnah Nabi, dia tanya pula, ustaz, nampak tak power lah dia punya janji-janji ni. Tapi kalau ustaz tu aja zikir daripada Tok Ayuh ni, oi, power betul. Kan? Power betul. Dia punya boleh kebal lah macam-macam. Allahu Akbar. Petang ni saya tengok satu makalah sempena dengan 20 tahun yang lalu. 6 hari bulan Julai 20 tahun dulu. Tahun berapa lebih kurang? 20 tahun dulu. Sekarang ni 20 mana? Tahun 2001. Berlakunya satu kumpulan nama dia Al-Ma'unah yang rampas barang-barang senjata tentera. Saya tak nak ulah cerita. Tapi kita nak ceritanya, mereka ni kebal. Saya ingat lagi peristiwa itu. Mandi minyak lah, macam-macam cerita, biarlah. Baik, yang penting bagi kita, kita nak baca tentang Muawiyah, cari penulis yang ahli sunnah. Syekh Ali, contohnya sahabat saya Dr. Muhammad Ali As-Sallabi yang tulis tentang Muawiyah, insya-Allah penulis sunni, ahli sunnah, belajar di Madinah dia. Yang penulis tentang Aisyah, saya jumpa satu buku Aisyah, buku bahasa Melayu. Memang racun Syiah penuh dalam tu. Dia kutuk Aisyah ataupun Fatimah. Jadi hati-hatilah dengan yang kita duk baca buku-buku tentang ini, takut terperangkap dengan Syiah. Baik, balik kepada kisah kita. Yang ketiga, furidat zakatul fitri fi syahri Sya'ban. Difardukan zakat fitrah ni pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijrah. Untuk apakah? Apakah hikmah? Apakah rahsia disyariatkan zakatul fitri? Yang pertama, untuk membersihkan puasa kita. Boleh jadi dalam puasa kita tu ada benda laru. Laru tu ada benda lara, lalai kita kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun ar-rafas, benda yang tak baik.
Maka dengan kita bayar fitrah, dia bersihkan puasa kita. Ada orang kata semua benda ke? Mengumpat orang, keji orang, kalau dosa-dosa besar tak padan dengan fitrah, syukuran dia membersihkan yang kecil-kecil ni. Kalau kita kata rumput-rumput rampai tepi jalan tu boleh bersih. Tapi kalau dahan-dahan yang berduri, itu kena taubat. Yang kedua, nak merealisasikan takaful al-ijtima'i. Nak merealisasikan keperluan masyarakat yang segera. Sebab apa? Hari ini hari raya. Hari raya kita tak nak tengok orang kelaparan, orang miskin, kesedihan. Maka kita hari raya, kita nak mereka gembira sebab mereka ada makanan, mereka ada pakaian, mereka ada kesenangan. Di antara kata-kata Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafas. Rasulullah sallallahu telah fardukan zakat fitrah ini untuk apa? Untuk membersihkan puasa kita daripada al-lagwu war rafas. Lagwu ni benda-benda lara, benda yang tak ada kerja, dan juga rafas, benda yang percakapan yang kurang baik, yang tak baik. Itu untuk kita, tapi fitrah tu untuk wa tu'matan lil masakin, menjadi makanan kepada orang miskin. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Wa fi riwayatin ughnuhum 'anit tawafi fi hadzal yaum. Kayakan mereka daripada duk minta-minta pada hari raya. Jangan bagi orang tak ada tangan hari raya. Kalau ada lagi orang pergi solat raya, bawa tabung derma peribadi lah. Tabung derma nak bina masjid, bina surau, ikutlah itu. Itu peluang. Tapi kalau orang peribadi, seorang yang mari duk minta tabung sini, kita pegang dia. Jangan. Hari ni hari raya, hari ni kita bagi zakat kepada dia. Bagi fitrah, jangan suruh dia minta-minta. Tak boleh. Maka dua hikmah zakat fitrah. Yang pertama nak bersihkan diri, yang kedua nak charity, takaful ijtima'i. Orang panggil nak menyelesaikan masalah masyarakat. Dua, jelas kepada kita kan. Maka zakat fitrah ini yang keempat, wajib kepada semua manusia. Yang Muslim, manusia Muslim lah, yang merdeka. Hatta kanak-kanak, baby baru lahir saat ni, baru 2 jam lahir, kemudian masuk tamat Ramadan, kita kena bayar. Ibu bapa kena bayar anak-anak di bawah jagaan dia, kan? Khadam-khadam dia kena bayar. Sebagaimana kata di Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah telah meletakkan kefarduan, kewajipan zakat fitrah sa'an min tamrin, segantang daripada tamar, syair dan gandum, alal abdi, ke atas hamba, wal hurri, merdeka, az-zakari, laki-laki, wal unsa, perempuan, was saghir, kanak-kanak, wal kabir, orang tua, minal muslimin, dari kalangan orang Islam, semua sekali kena. Timbullah soalan, tadi di awal saya dah jawab, tapi kita jawab sekali lagi. Kenapa orang miskin kena, sedangkan dalam bab zakat ni orang miskin penerima? Kenapa pula dia kena bayar? Tuan-tuan dan puan-puan kena kata, ini hikmah. Sepanjang tahun orang miskin duduk tadah tangan. Biarlah pada hari raya, pada kali setahun sekali, dia mengholorkan tangan. Holor tangan. Orang bagi zakat fitrah pada dia pun ambil duit, ambil beras ni, makanan ni, pergi bagi pada orang miskin lain. Orang miskin lain pula bagi pada orang lain pula. Bagi kepada kerajaan Baitul Mal, bagi pada pusat zakat contohnya. Alhamdulillah. Jadi biarlah setahun sekali tangan di bawah menjadi tangan di atas. Janganlah mereka sepanjang hidup tangan di bawah, menadah-nadah tangan, tak pernah mengholor tangan. Hikmah. Abu Anas kata, afallahu anhu wa an walidayhi, saya ibaratkan zakat fitrah ini seperti insurans body. Macam kita ada kereta. Bila kita kereta nak jalan naik atas jalan raya, kena ada cukai jalan, road tax, cukai jalan. Nak ada cukai jalan, kena bayar insurans body, kan? Jadi kita ibaratkan kita nak hidup atas dunia Allah ni, kena bayar insurans body. Apa dia? Zakat fitrah setahun sekali. Segantang makanan, bukannya banyak pun. Tuan-tuan bayangkan segantang 3 kilo beras. Sekilo lebih kurang berapa? RM5. Baru RM15. Itu mahal tu. Kalau pergi bayar ke
pemungut zakat RM7 ya segantang. Satu gantang. Lagi murah, tak kalah RM7 sepanjang hidup kamu langsung tak ada nak keluar. Tangan di bawah je, tak naik atas sekali. Biar naiklah sekali-sekala tangan di atas. Hazihi hikmatun. Ini hikmat. Baiklah para maaf sekalian, yang kelima, wa miqdaru zakatil fitri, selesai. Zakat ni kita kena bayar segantang daripada gandum, daripada syair, aqid, zabit tadi lah. Dan juga makanan yang mengenyangkan mengikut kebiasaan negeri itu. Dia panggil as-sa'idu fil balad. Makanan yang menjadi makanan utama, asasi di mana-mana negeri. Jadi negeri kita Malaysia ni, makanan asasi kita apa? Beras. Maka kita keluarlah beras. Kalau nak keluar gandum pun boleh. Gandum pun makanan asasi juga. Kuat juga puak kita ni main gandum. Kan? Pagi roti canai, petang capati. Allahu Akbar. Malam mutabak. Gandum saja tu. Itu orang pandai sikit. Kalau orang kampung malam, petang makan lempeng. Apa lagi? Lempeng lah. Jepuk. Semua gandum lah tu. Allahu Akbar. Jadi boleh. Maknanya, makanan yang mengenyangkan ikut negeri itu. Macam kita Malaysia, padi, beras. Tak masuk dalam hadis. Tapi, dia punya ciri-ciri dia tu ada persamaan dengan illah dia. Gandum boleh disimpan. Makanan yang mengenyangkan menjadi makanan asasi negeri. Maka bagi tempat kita, beras sama juga. Penulis ni kata, kalau dah di mana negeri. Saya pernah berkawan dengan budak Afrika. Dia duk masak pisang je tengah hari. Pisang. Dia kata, masak apa tu? Rebus pisang. Lesh, dia kata gadak. Gadak ni makan lunch, makan tengah hari. Makan berat lah kalau kita kat tengah hari. Dia makan pisang. Kita pisang ni goreng pisang makan petang. Ya boleh lah kan. Saya kata, lah, dia kata haza akil ta'am asasi indana. Makanan utama kami pisang. Nak kata apa? Jadi pisang dia tu kalau boleh dijemur, dikeringkan, boleh juga jadi zakat fitrah. Kita kata wallahu alam. Ini terpulanglah kepada ulama di negara Afrika yang makan pisang. Tapi asasnya makanan dia. Kata dia ulama, makanan as-sa'id yang menjadi menu utama makanan di negara tersebut. Kita berpindah kepada yang keenam, Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabiyun katibun, penulis bagi Nabi. Kata orang di sini penulis surat. Kalau nak kata dia penulis wahyu, lewat dah dia masuk tahun yang ke-8 dah. Tahun yang ke-8 dah. Mana 8, 9, 10, 3 tahun, 2 tahun lebih, 3 tahun dah Nabi kita wafat. Tapi ada yang ulama mengatakan katib ar-rasail, penulis surat, penulis apa ni, pencatat maklumat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi juga dia penulis sebahagian daripada penulis wahyu, wallahu alam. Masyhur saya duk dengar dia kata min katabatil wahyi. Kita kata wallahu alam. Tapi ahli sejarah ni kata dia ni lebih kepada penulis surat. Adik-beradik dia Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, yang menjadi agenda besar Abu Anas kempen tuan-tuan dan puan-puan dalam risalah kita solat sunat 12 rakaat projek mega tu. Mari daripada mana? Mari daripada hadis yang diriwayat oleh Ummu Habibah. Nama dia Ramlah binti Abi Sufyan, adik-beradik Muawiyah. Jadi dia ni seorang yang bijak, yang cerdik. Maka dia datang ke Madinah, dia menceritakan ijtihad dia tentang zakat fitrah ni boleh bayar setengah gantang. Sebab dia kata setengah gantang ni sama dengan segantang tamar di Madinah. Tetapi pandangan Muawiyah ini tidak diambil ramai oleh orang. Orang ramai tak ambil dia. Ramai yang kekal dengan segantang, sebagaimana yang difatwa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abu Sa'id rawi hadis, dia kata kita tak akan ubah. Kita tidak akan ubah dengan fatwa Muawiyah atau pandangan Muawiyah. Sebab apa? Sebab fatwa Nabi itu jelas. Orang Madinah pun dah bayar dah berapa tahun dah duk bayar zakat fitrah dengan makanan, dengan gandum, dengan akid tadi. Dan Muawiyah pula masuk Islam akhir. Jadi ada orang yang
payahlah nak terima pandangan Muawiyah tadi. Dan macam-macam lagi lah cerita-cerita yang lain. Yang pentingnya Muawiyah ni mari pula Marwan, gubernur dia, mari ke Madinah pula nak tukar pula khutbah raya. Nak solat dulu, nak khutbah dulu baru nak solat. Sedangkan hari raya khutbah dulu baru solat. Sedangkan hari raya solat dulu baru khutbah. Hari Jumaat khutbah dulu baru solat kan. Hari Jumaat khutbah solat. Mari Marwan dia nak tukar. Nak khutbah dulu baru solat raya. Abu Sa'id tarik lah. Jangan ubah hak Nabi buat. Dia kata orang tak dengar kuliah lepas ni. Apa boleh buat? Orang tak dengar bukan salah kita, salah kamu. Itu ketegasan. Jadi yang menyebabkan orang kekal dengan pandangan ini. Saya sendirilah secara peribadi, bukan rahsia, jangan-jangan tak apa kan. Ini rahsia saya ni. Rahsia saya, ana sendiri kalau dalam zakat fitrah, kita kempen, kita suruh, kita ceramah, tuan-tuan boleh bayar zakat fitrah seperti yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Bayar dengan duit. Walaupun khilaf ulama besar di situ. Kita akan sebut nanti tentang khilaf ulama, boleh ke tidak kita bayar duit dengan bayar makanan. Kita terima 100%. Tapi dalam bab pelaksanaan, ana lebih suka cara peribadi kita akan ambil beras beri kepada orang pakai miskin di kampung kita untuk itu hak peribadi. Saya kata saya nak bayar fitrah saya mengikut apa yang disebut oleh para ulama Islam. Dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan bahawa zakat fitrah tu kena bayar dengan makanan. Tapi hak kerajaan, bayar hak kerajaan tu tak ada masalah. Tapi untuk amalan peribadi, kita tak boleh nak kacau orang, tak boleh suruh orang. Kita sendiri nak buat, itu hak kita. Baiklah. Siapa orang tanya, Abu Anas masa ceramah cakap boleh bayar dengan itu keputusan yang dibuat oleh Majlis Fatwa Negara Malaysia. Kita terima. Tapi untuk amalan peribadi, itu saya punya pasal. Wallahu alam. Saya tak kempen tuan-tuan. Sama saya cakap ini yang asal. Sebagaimana kata di Abu Sa'id, kita kekalkan dengan fatwa asal bahawa zakat fitrah itu dibayar dengan makanan. Baik, dari sudut waktu. Bilakah waktu wajibnya zakat fitrah setiap tahun? Ittafaqal ulama ala anna zakatul fitri, sepakat ulama katakan zakat fitrah itu bermula wajib pada akhir Ramadan. Bila dah tamat Ramadan, masuk maghrib raya, wajiblah zakat fitrah. Habis, mereka berbeza pandangan. Ada yang mengatakan bermula daripada maghrib. Bunyi geduk kata orang kata, ataupun bunyi azan maghrib pada hari terakhir Ramadan. Masuk malam raya, wajib awak kena bayar zakat fitrah. Itu baru wajib. Ada orang mengatakan belum lagi. Pagi esok, fajar esok baru wajib. Jadi itu pandangan mazhab Syafi'i dan lain-lain mengatakan wajibnya zakat fitrah itu apabila masuknya malam hari raya, maknanya tamatnya Ramadan. Daripada khilaf ini timbullah perbincangan. Siapa dia dilahirkan pada malam hari raya? Orang ni lahir pada malam hari raya. Seorang ni mati pada malam hari raya. Siapa yang kena zakat? Sudah kita. Yang kena zakatnya yang mati. Siapa dia mati pada malam raya, dia kena zakat sebab sudah masuk waktu. Mengikut pandangan majoriti tadi, bermulanya waktu zakat fitrah itu apabila maghrib pada hari raya. Maghrib malam raya, mana maghrib akhir Ramadan. Pandangan yang kedua kata belum lagi. Subuh esok baru masuk waktu. Maknanya kalau yang mati malam tu belum lagi lah. Kalau dia mati pagi raya baru kena bayar zakat. Kita ambil yang majoriti lah. Maknanya mana-mana orang yang lahir pada malam hari raya, malam raya baru lahir, tak kena zakat. Mati pada malam raya, wajib zakat. Kata dia, keluarga dia kena bayar. Jelas lah situ kan. Baiklah. Bila kau waktu dibenarkan bayar zakat fitrah? Bila waktu? Maka di sini khilaf ulama. Jumhur mengatakan boleh kita bayar zakat fitrah ni sehari atau 2 hari sebelum raya. Mana hari 28, 29 tu boleh bayar. Sebagaimana yang difatwa oleh Ibnu Umar. Imam Abu Hanifah kata boleh bayar awal lagi. Tak awal Ramadan tu boleh bayar dah. Ataupun tak masuk Ramadan tu boleh bayar dah.
Kalau kamu nak bayar, kan. Imam Syafi'i, ini yang kita amal sekarang ni, boleh bayar apabila masuknya Ramadan. Kan bila masuk Ramadan, pusat zakat fitrah dibuka. Amil-amil ataupun imam-imam yang dilantik oleh majlis, oleh pejabat agama, dah mula bawa resik-resik bayar zakat. Kita bayar. Kita bayar apa ni? Bayar zakat fitrah dengan duit sebagaimana yang diputuskan oleh fatwa ulama Islam. Ulama zaman kita ni. Maka jadi ada 3 pandangan lah. Ada yang mengatakan sehari atau 2 hari. Abu Hanifah kata belum Ramadan lagi boleh, kan. Yang Imam Syafi'i kata awal masuk Ramadan boleh bayar. Jadi ini di amalan tempat kita apa dia? Yang awal Ramadan telah. Tapi kita tetap mengatakan afdal, yang terbaiknya kita bayar dekat nak raya. Sehari belum raya ke, malam hari raya ke, nak tunggu pagi raya lagi baik, tapi takut Pak Imam tak ada pula. Kita pergi nak bayar fitrah, dia sudah sibuk. Pak Imam sibuk duduk mengandar misai lah, duduk duduk betul dia punya bojeng raya kan. Tak sempat. Baiklah. Yang mengatakan kenapa kita kena bayar 1 hari atau 2 hari, jawabnya sebab ada asar tadi, hadis kata ughnuhum anit tawaf fi hadzal yaum, kayakan mereka daripada meminta-minta pada hari raya. Jadi kalau kita bayar awal Ramadan lagi kepada orang pakai miskin, duit tu habis lama dah, berah tu sudah habis. Jadi hari raya merayau jugalah dia kan. Merayau jugalah dia. Baiklah. Yang kedua, hujah yang mengatakan boleh dilewatkan sebab kita tak puasa lagi. Kalau awal puasa baru puasa sehari 2. Sedangkan Nabi kata tujuan kita bayar fitrah ni supaya nak membersihkan puasa kita. Kok ada lagu warrafas, ada yang tak kena dalam amalan puasa kita, ni kita bayar dah. Bayar awal lagi. Jadi nampak macam tak apa selari kan. Baik, wallah itu masing-masing ijtihad para ulama. Masing-masing ijtihad para ulama, cuma kita sebut dari sudut perbahasan mereka. Yang pentingnya jangan bayar fitrah selepas solat raya. Sebab dia kata selepas solat raya tu sedekah tu minas sedekah, jadi sedekah. Ada ulama mengatakan selepas solat raya, kalau kita tak terbayar belum tadi, boleh kita bayar lagi sampai maghrib hari tersebut. Dan ada yang katakan sudah jadi qada. Wallahu alam. Yang pentingnya paling lewat kena bayar sebelum khatib naik mimbar. Sebelum imam solat raya. Kita solat dulu kan. Sebelum solat raya. Baiklah. Yang ke-9, masarif az-zakat. Maknanya orang yang boleh asnah, yang boleh terima zakat tu sama dengan hak zakat biasalah. 8 kumpulan tu. Fuqara, masakin, pegawai zakat, orang mu'alaf, hamba-hamba yang nak merdeka, orang-orang berhutang kerana menyelesaikan masalah orang, untuk fi sabilillah, pengembara yang terputus bekalan. 8 orang ini sama juga, zakat fitrah pun boleh bagi kepada mereka. Masya Allah. Jadi kita ambil lah manakah orang yang paling utama. Para ulama mengatakan orang yang paling utama kita bagi zakat fitrah iaitu keluarga kita yang miskin. Kita cari dalam kampung kita ni anak-anak kita hak miskin, kita bagi ke dia zakat fitrah. Ni kita bagi orang jauh-jauh pergi sana sini, dekat rumah kita tak bagi. Sebab apa? Nabi sebut dalam hadis, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Mu bagi sedekah ke orang miskin, 1 sedekah. Wa 'ala zawir rahimi sintan. Kita bagi sedekah kepada anak beranak silaturahim kita 2 darjat. Sadaqatun wasilatun. Sedekah dan hubungan silaturahim. Hadis ini rawahun Nasa'i wa Tirmizi wa ghairuhum. Jadi para jemaah sekalian, carilah orang-orang yang rapat dengan kita, yang miskin, kita berilah kepada mereka zakat fitrah. Sebab apa? Sebab dia rapat dengan kita. Baiklah para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, beberapa persoalan yang ditanya tentang zakat fitrah. Boleh ke tidak kita bayar zakat fitrah kepada jam'iyat khairiyah? Biasanya di negeri Arab ni, so kita ni negeri Arab. Tempat kita ni, kita zakat fitrah kita bayar kepada amil yang dilantik oleh pusat zakat, majlis agama kan. Tapi kalau kita nak bayar kepada
NGO yang memang ada senarai di tangan mereka, asnaf. Boleh ke tak boleh? Maaf, saya tak cakap dari sudut akta, saya cakap dari sudut hukum fiqh. Kan? Cakap dari sudut hukum fiqh. Sama juga dengan kita bincang yang seri yang lepas, masalah pindah zakat, masalah apa. Jadi ada orang kata, ustaz bercanggah dengan akta tu. Saya kata saya minta maaf. Akta, kita kena bercakap masalah akta tu, itu masalah enactment negeri-negeri. Tapi bila saya cakap bab fiqh, saya cakap tentang kitab yang ada depan saya, kan. Nah, dalam bab akta tu kita tanya pusat zakat lah. Tuan-tuan boleh tanya di pejabat zakat, bagaimana akta? Boleh ke tak boleh? Terserah kepada ustaz-ustaz kita, pegawai-pegawai yang lebih arif dalam masalah ini. Jadi dalam masalah hukum fiqh, bila kita kata bayar kepada NGO, kan kita ada NGO ni dia akan beri pada orang pakai, memang ada senarai dengan tangan dia, orang pakai miskin, dan dia janji dia akan bayar zakat ni sebelum solat raya, sebelum subuh pagi raya beres semua zakat. Ini orang ni kita beri pada dia, sebab kita nak ambil yang afdal ni. Fitrah sampai ke tangan orang miskin bila ughnuhum anit talab, ughnuhum anit tawaf fi hadzal yawm. Jadi kita beri hari raya, janji dengan NGO, kamu kena bagi aku punya zakat ni pada selewat-lewatnya sebelum subuh hari raya. Mana malam tu dia kena tawaf jalan. Pengalaman saya duduk di negeri Arab, di Madinah dan juga di Mekah, memang NGO ni buat kerja. Malam raya, dia bawa dia punya barang-barang berah-berah ni, dia tawaf pergi masuk ke kampung, ke tempat-tempat yang sudah direkodkan senarai untuk menerima zakat. Kita kata meriah suasana. Kita malam raya duduk dengan mercun je, tak tahu duduk mana, orang pakai miskin di mana, wallahu alam. Itulah uruh masing-masing. Kita bercakap dari sudut sejarah dan juga dari sudut kitab. Baiklah para pelajar sekalian, yang terakhir tentang hukum keluar zakat fitrah dengan harga, kita mengatakan pandangan Imam Abu Hanifah telah diterima pakai oleh majlis-majlis fatwa di Malaysia, maka tuan-tuan boleh ikut tanpa ragu lagi, tanpa ragu. Bayarlah kepada pusat zakat, bayarlah kepada amil-amil yang dilantik oleh kerajaan. Kemudian kalau kita nak buat sendiri, peribadi kita nak pegang dengan pendapat asal yang katakan bayar dengan makanan, dipersilakan. Wallahu alam. Habis apa bayar 2 kali? Memang tak ada zakat 2 kali. Itu hak kita dengan kerajaan. Ini hak kita, ada di sudut amalan kita. Sekurang-kurangnya kita dapat sedekah pula sekali lagi. Wallahu alam, itulah pandangan kita dalam masalah zakat fitrah. Jadi para pelajar sekalian, insya-Allah kita akan pergi lagi kepada siri-siri yang lain di dalam siri hikayatun fiqhiyatun mukhtarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.